Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Yusufin Razali. Nama saya Zuhail Azri bin Nurudin. Nama saya Muhammad Aznul Fikri bin Samsudin. Pada hari ini kami akan membincangkan tajuk iaitu persiaran politik rakyat Malaysia pasal PRU14 dan hubungannya dengan ketika berpolitik dari pelbagai peradaban. Adakah Nol dan Zul bersedia? Sudah. Ya. Okey, mari kita mulakan perbincangan kita pada hari ini. Okey, boleh ceritakan sedikit tak tentang peraturan dan proses pilihan raya di Malaysia? Terdapat beberapa proses yang perlu dilalui dalam menjalankan pilihan raya umum Malaysia berdasarkan sistem demokrasi berparlimen. Proses pertama ialah pembubaran parlimen. Pembubaran parlimen selalunya diumumkan secara langsung oleh Perdana Menteri setelah mendapat perkenan dari Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri itu sendiri. Proses ini selalunya berlangsung sekali 4 tahun, tetapi secara rasminya dalam jangka masa penuh iaitu 5 tahun. Proses kedua ialah memuktamadkan kerusi parlimen yang bertanding. Rakyat Malaysia boleh memilih perwakilan kuasa mereka di Dewan Rakyat. Dewan Rakyat ni dia terdiri daripada 222 kerusi yang mana setiap satu kerusi mewakili satu daripada 222 kawasan pilihan raya di seluruh Malaysia. Proses seterusnya ialah pencalonan wakil. Ada 3 kriteria yang menentukan sama ada seseorang itu boleh mencalonkan diri dalam pilihan raya, iaitu mereka mestilah warga negara Malaysia yang berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berkemampuan mental yang sihat dan tidak muflis. Proses keempat ataupun yang kedua terakhir ialah pengundian oleh pengundi berdaftar. Pengundi berdaftar ni dia boleh mengundi sesiapa saja calon peringkat parlimen atau negeri. Pengundi diberi hak mutlak untuk memilih dan mengundi wakil rakyat yang bertanding dalam kawasan atau penempatan mereka sahaja. Proses terakhir iaitu proses kelima ialah pilihan undi dan pengisytiharan calon yang menang. Setiap undi akan dihitung oleh pegawai SPR dan pengumuman calon yang menang akan diumumkan melalui liputan rasmi oleh pihak media ataupun SPR itu sendiri. Okey, Kim. Apakah pula isu-isu berbangkit menjelang pilihan raya ke-14? Terdapat beberapa isu yang dibangkitkan menjelang pilihan raya umum PRU14 pada tahun 2018. Isu pertama ialah berkenaan dengan etnik. Sejak dasar ekonomi baru ditubuhkan pada tahun 70-an, etnik Melayu serta bumiputera yang lain yang kebanyakannya hidup di Sabah dan Sarawak telah menikmati pelbagai hak istimewa seperti akses terhadap pelajaran. Keistimewaan ini meningkatkan kebencian masyarakat Cina ke atas Barisan Nasional dan UMNO secara keseluruhannya atas sokongan mereka terhadap hak istimewa tersebut, dan ini telah menyebabkan ramai pengundi Cina menyokong parti pembangkang iaitu Pakatan Harapan PH pada PRU14. Isu kedua ialah ekonomi. Pencapaian ekonomi yang baik pada 2017 tidak memberi manfaat kepada semua lapisan masyarakat. Masalah-masalah seperti gaji minima yang terlalu rendah serta kenaikan kos sara hidup yang semakin tinggi yang berpunca daripada cukai barangan dan perkhidmatan GST yang dilaksanakan ketika itu. Parti Pembangkang PH mengambil peluang ini untuk mendapatkan undi rakyat dengan berjanji untuk menghapuskan GST dan sebagainya. Ini telah menyebabkan rakyat berpaling dadah dengan meletakkan kepercayaan mereka kepada PH, seterusnya menyebabkan kemenangan Pakatan Harapan, kemenangan besar pada pilihan raya umum 14 iaitu PRU14. Isu ketiga ialah kepimpinan. Berdasarkan survey pada awal 2015, hanya separuh ataupun lebih tepat 44% rakyat Malaysia berpuas hati dengan kepimpinan Perdana Menteri ketika itu, manakala selebihnya mahu kepimpinan diganti dengan pemimpin yang lebih berkredibiliti. Sokongan terhadap Perdana Menteri ketika itu, Datuk Seri Muhammad Najib bin Abdul Razak, yang juga merupakan pengurusi UMNO, semakin berkurangan setelah terbalik dengan skandal 1MDB pada tahun yang sama. Ini antara sebablah kejatuhan terbesar BN dan UMNO pada PRU14. Okey, beralih kepada soalan untuk Zul pula. Ya, saya. Macam mana yang kita tahu Barisan Nasional telah memerintah Malaysia selama 60 tahun, tetapi pada tanggal 9 Mei 2018 atau PRU14 yang lalu telah melangkah sejarah, Parti Pakatan Harapan berjaya menumbangkan BN. Apakah sebab dan faktor PH memenangi pilihan raya umum yang ke-14 itu? Untuk soalan Aznul, antara sebab-sebab dan faktor-faktor utama bagaimana Pakatan Harapan menangi pilihan raya umum yang ke-14, pertama ialah manifesto.
Manifesto adalah satu pernyataan, janji atau deklarasi secara bertulis yang digunakan seseorang atau sebuah parti politik semasa kempen pilihan raya bagi mendapatkan perhatian, simpati dan sokongan daripada golongan pengundi. Manifesto adalah perkara terpenting menjadi kayu ukur di mana-mana pilihan raya. Pengundi-pengundi akan mengundi dan memilih parti politik yang mana mereka mempunyai manifesto yang memberi kebaikan kepada mereka, masyarakat dan ahli keluarga. Yang faktor kedua ialah kempen. Kempen juga salah satu cara untuk parti-parti politik yang bertanding untuk meraih undian dan menarik pengundi-pengundi untuk mengundi parti politik mereka. Segala usaha kerajaan dan tindakan berkempen seperti bahan-bahan kempen, ceramah-ceramah pilihan raya dan perhimpunan umum adalah bebas dilakukan oleh mana-mana parti politik selagi tidak melanggar mana-mana peraturan yang ditetapkan. Keberkesanan dan keberjayaan satu-satu kempen itu ialah apabila mereka atau parti politik itu dapat menarik perhatian dan pengundi-pengundi untuk parti politik mereka, terutamanya pengundi baru dan golongan belia. Sebab ketiga ialah media sosial. Kebanyakan parti-parti politik yang bertanding menggunakan media sosial sebagai pelantar atau tempat mereka untuk menyiarkan dan menyebarkan iklan-iklan dan manifesto-manifesto mereka. Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani, seorang penganalisis, menjelaskan bahawa antara faktor-faktor lebih 7 juta pengundi muda dan belia yang di bawah usia 40 tahun mula keluar mengundi kerana mereka didedahkan oleh manifesto dan kempen yang disebarkan oleh parti politik di dalam media sosial. Okey Zul, untuk soalan seterusnya. Okey. Selepas PRU 14 berlakunya peralihan kuasa, boleh terangkan tentang peralihan kuasa tersebut? Boleh, saya akan terangkan. Peralihan kuasa ini berlaku apabila Tun Dr. Mahathir selaku pengerusi Parti Bersatu dan Perdana Menteri Malaysia pada waktu itu berhasrat untuk melepaskan kedua-dua jawatannya itu. Tindakan yang dibuat oleh Tun Dr. Mahathir telah menyebabkan Yang di-Pertuan Agong YDPA untuk bermusyarat bersama semua ahli parlimen untuk mencalonkan satu nama ahli Dewan Rakyat untuk dilantik sebagai Perdana Menteri yang baru. Pada waktu itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku pengerusi Parti Bersatu yang baru telah mencadangkan nama beliau sendiri untuk menjadi Perdana Menteri yang ke-8. Namun, rancangan itu terbuku apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin didakwa mendapat majoriti sokongan dari ahli parlimen daripada UMNO dan PAS ketika itu. Dengan perasaan tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut, Pakatan Harapan terpaksa akur dengan keputusan Istana Negara untuk melantik Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri yang ke-8. Okey Nur. Apakah definisi belia dan ciri-ciri seorang belia? Okey, bagi menjawab persoalan daripada Hakim, belia itu sendiri bermaksud remaja atau muda. Kedua-dua maksud itu nampak sama tapi banyak perbezaannya. Mengikut Kamus Dewan, definisi belia ialah maksud muda, sangat muda dan juga golongan muda yang secara keseluruhannya termasuk pemuda dan pemudi. Golongan belia yang kita maksudkan sekitar umur antara 19 hingga 30 tahun. Golongan belia ini ialah teras penting kepada negara untuk kita naikkan sebagai pemimpin pada suatu hari nanti. Okey, untuk ciri-ciri belia yang kita maksudkan ialah seorang yang mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi untuk memimpin negara. Selain itu, belia juga haruslah mempunyai pelbagai kemahiran lain dan juga mempunyai kepribadian yang baik di hadapan masyarakat. Namun begitu, pendidikan perlulah selaras dan juga perlu ada penghayatan yang kuat terhadap ajaran agama Islam, memandangkan dunia hari ini lebih menjurus kepada teknologi dan media sosial. Belia perlulah lebih bijak dari segi pengurusan. Di samping itu juga perlulah juga bijak dalam mengatur hidupnya dengan melakukan perkara-perkara yang menjerumus kepada kebaikan. Okey, soalan seterusnya untuk Aznon. Apakah peranan seorang belia dalam politik di Malaysia?
Okey, bagi menjawab persoalan tentang peranan belia di dalam politik di Malaysia. Peranan belia dalam pembangunan ekonomi dan politik di Malaysia telah banyak dibincangkan dalam pelbagai persepsi, penyelidikan dan pembangunan isu-isu semasa. Peranan pertama yang perlu ada di dalam jiwa golongan belia adalah mampu menguasai pengetahuan yang tinggi dan mendalam. Golongan belia yang berpendidikan merupakan kunci permulaan kepada kejayaan negara. Pemerkasaan pembelajaran dalam kalangan belia wajar dimaksimalkan sebaik mungkin agar dapat didedahkan dengan pelbagai kemungkinan yang mampu menjadi pembangkit kejayaan negara pada suatu masa akan datang. Golongan belia juga haruslah mempunyai pelbagai kemahiran diri seperti menjaga kepribadian diri dengan masyarakat sekeliling dan sebagainya agar tahap inteligensia masyarakat akan menjadi titik tolak terhadap diri sendiri dan negara. Oleh itu, golongan belia perlu senantiasa belajar untuk memperbaiki diri dan menjadi lebih baik untuk menunjukkan kepada masyarakat dan meyakinkan masyarakat untuk menjadi salah seorang pemimpin negara pada masa akan datang. Itu sahaja dari kumpulan kami. Terima kasih.